present hari ini 20 bulan 5 2023. Jadi siapa pernah tengok dia akan ingat. Okey. Poin pertama. Kenapa saya rasa perniagaan ini sangat hebat? Itu pandangan saya lah. So, perniagaan Sean Hui ni perniagaan membina aset. So, membina aset. Aset tu apa? Okey, aset itu adalah harta, kan? Aset itu adalah harta. Jadi, harta kita kat sini adalah network. Itulah, network inilah aset kita. So, macam mana saya nampak ni? Kepada yang dah nampak, alhamdulillah. Jadi tak rugi. Kita perniagaan yang kita start daripada seorang-seorang kita berada sampai kita dah kembangkan network sebesar yang kita boleh kembangkan. Itu adalah harta kita. Itu adalah aset kita. So macam mana? Okey, inilah network yang kita bina dari satu kan, sampailah sangat besar network kita. Jadi ini kita kena usahalah untuk kembangkan network kita yang tidak ada batasan. So ini adalah networking, jaringan manusia. Okay? So ini adalah aset kita. Jadi bila kita sebut ini adalah aset kita, sangat mendalam makna dia. Dan ia sangat berharga, kan? Ia sangat berharga. Jadi aset ini harus berkembang dengan bimbingan ilmu yang betul. Kalau ilmu tu tak betul, dia takkan berkembang. So bila ilmu tu betul, sampai bila-bila pun ayat yang berbunyi seperti rakan-rakan testimoni bercerita tadi kan, kita jatuh sakit sebab toksik. Sampai bila-bila pun ayat itu adalah betul untuk dinyanyikan. Nak sihat, buang toksik. Simple formula dia. Dan cukupkan nutrisi. Jadi kita kena bagi ilmu ni. Ilmu ni kita kena betul-betul heart to heart bercerita. Okey? So, harta yang sangat bernilai. Jadi jagalah harta masing-masing. Kan? Network masing-masing. Jadi bagilah ilmu semaksimum yang boleh kepada network masing-masing. Okey, so ia boleh diwarisi kepada anak-anak kita. Ni yang dikatakan harta. So diwarisi kepada anak kita. Jadi kita bekerja keras macam saya join ni 1995. Sampai hari ni 26 ke 27, 26 tahun ke, tak kira dah kan. So satu tak stop. Cuma kadang laju, kadang slow sikit. Kadang laju, kadang slow sikit. Tapi kebanyakannya laju. Slow tu sikit-sikit saja. Take break untuk kita bagi rehat kepada diri kita. So jadi kita perlu warisi network yang kita bina ni kepada anak kita. Maksudnya kalau saya dan suami meninggal, ni anak saya punya. Jadi penat tak kita buat kerja? Tak penat kan? You nampak tu, you tak akan ada jiwa yang penat tu. Sebab you tahu dia tak hilang. You tahu dia tak hilang. Okay? So saya pernah dengar kawan kata, alah, bisnes lain pun warisi juga. Betul, warisi. Tapi cara kita warisi tu adalah sangat berbeza. So kalau you all jalan kat highway kan, saya selalu, kalau saya ada bawa seseorang dalam kereta, saya mesti akan cakap bila saya sampai kat satu tempat, iaitu kilang nazar ke, kan, yang dah tak serupa, kan, ada bangunan yang pokok-pokok dan naik, bangunan yang dah tak terjaga. Dan suatu ketika dulu, so bisnes itu sangat hebat. Siapa ingat kereta Nazaria, kan? Ada satu masa memang itu saja dekat jalan. Sebab saya sendiri pun berimpian juga satu masa dulu, bestnya kereta MPV Nazaria yang kan nampak hebat. So masa dia hebat tu, ayah dia yang terajui perniagaan itu. Sebab itulah bagus, sebab ayah dia maybe ada cara, ada whatever teknik yang betul, jadi dia boleh terajui perniagaan itu dengan hebat dia. Tapi bila ayah dia meninggal, anak yang ambil alih. Dia warisi lah tu kan. Tapi tengok jadi apa. So kalau anak tu tak pandai, besar mana pun
empayar perniagaan kita, maybe setahun 2 je musnah ranak. Tapi perniagaan Syongho tak. Sebagai contoh diri saya, Kak Liza upline saya. Let's say lah saya ni Kak Liza dengan Kak Liza dah warisi dekat anak dia. So Nazri lah yang akan ambil saya kan. So Nazri kena tunjuk apa-apa lagi tak untuk saya. Dia tak tahu apa pun, bisnes tu tetap jalan. Nampak tak? Nazri tak tahu apa pun nak buat bisnes Syongho. Kalau Kak Liza tinggalkan orang macam saya 13 orang, duduk saja je, bisnes tu terus jalan. Itulah bezanya kan. Dia tetap warisi, tapi warisi dalam situasi yang lain. Jadi kerja kita sekarang, kalau saya kena lahirkan 13 Solha. Kan, kalau Solha saya tak ada, dia tetap jalan. Betul tak? Jadi saya kena lahirkan 13 macam Solha. Macam Gold Diamond Solha. Macam mana Kak Liza, adik saya. Jadi you all pun mesti macam tu. Dan next diamond saya, Special WM Nur Yuliani dan Ismani. Itu pun sebelum nak jadi special, hebat jugalah cabarannya kan. Nanti kita cerita. Okay, so ia boleh diwarisi kepada anak-anak kita. Kerana point ini saya ada sampai hari ini. Okay, so kalau you rasa macam ya ke, betul ke, tak ada semangat, ingat sesuatu yang boleh trigger you. Kerja apa yang kita boleh warisi macam ni? Saya sekarang masih bekerja pensyarah di Mesti Melayu. Kalau saya bekerja keras di sana sampai saya jadi profesor. Profesor A lah, orang kata pencen gaji penuh. Mati saya, Profesor A tu anak saya dapat ke? Tak ada. Jadi kenapa saya nak membuang masa, membuang tenaga saya mengejar profesor tu? Sebab tu saya tak meletakkan impian di sana. Sebab saya tahu kalau kat sini, matinya saya, anak saya dapat. So itu bezanya warisi ini. Okey, so point kedua. Point pertama, aset. Point kedua, so ini. Saya tahu, saya nampak, saya lihat statement ini pada tahun 1995. Bulan 10. Di Dewan CV MPPJ. Kali pertama saya tengok. Masa kali pertama saya tengok ini pun saya dah, wow, nak berjaya kena ada 3 wang masa dan kesihatan serentak. So, semua orang pandang ayat yang sama. Tapi, penilaian kepada ayat ini berbeza-beza. Betul tak? Saya tengok ini. So, jadi, bagaimana statement ini boleh motivasi diri kita? Kan? Macam mana statement ini boleh motivasi saya? Okey? So, saya fikir, apa kerjaya yang menjanjikan ini serentak? Puas saya fikir, apa kerjaya yang menjanjikan ini serentak? Fikirlah, you akan cari satu. Last kali, you akan temuilah. So, maksud kejayaan kat sini mesti ada wang masa dan kesihatan serentak. So, apakah pekerjaan atau cara yang kita boleh dapat ketiga-tiga ini serentak? So, kerjaya apa? Seorang jurutera, seorang doktor. Anak saya kat sini seorang jurutera, saya kata datang dengar hayati presentation ibu ni sedalam-dalamnya. So, seorang fisio, seorang lagi kaminsun, seorang cyber security. Ada 3 dalam ni. Sebab saya nak transfer saya punya why. Kan? Okay, seorang jurutera, seorang doktor. Boleh ke dapat ni? Seorang pensyarah, seorang guru, seorang usahawan, seorang ahli politik. Masing-masing balik fikir nilai sendiri untuk you dapat jawapan untuk diri masing-masing dan untuk menjadi why you masih di sini. Dan itulah yang kita share dekat orang pun. Betul tak?
Tak ada payahnya, itulah yang kita share. Saya share kenapa saya buat Syongho. Kalau jumpa orang saya tak pernah ajak buat Syongho. Saya bagi tahu kenapa saya buat ni, kenapa saya buat ni. Semalam saya jumpa satu anak kepada kawan husband saya. Masa tu partner bisnes dia suatu masa dulu. Jadi saya suruh tinggalkan bisnes tu, buatlah ni betul-betul. So partner dia buat sendiri. Sampai hari ni bisnes tu masih turun naik. So kita tengoklah kepayahan, keperitan, kesusahan dia. Sampai bila dia datang rumah saya kata, Pak Su, sampai bila nak macam ni? Umur kita dah 50 lebih. Tetap kena buat kerja macam dulu, macam kita mula buat kerja. Tapi sibuk, tak sempat. Jadi saya fikir macam mana saya nak transfer. Dan saya kata, Pak Su ada anak tak yang boleh jadi ahli? Dia kata ada. So daftarkan anak dengan voucher ni. So daftarkan anak. Selalu saya tanya, bila Kimi balik, bila Kimi free, nak jumpa. So setiap kali dia datang ambil kopi, saya akan kata, bawa lah Kimi sekali. Tak bawa. Bukan sekejap masa, bertahun lah kan benda tu berlalu. So tapi kita sebab dalam hati kita nak bagi tahu dia, kerja you tu tak kesudahannya. Kan? Itu you punya dalam hati you. Jadi dia tak nak kita tak rugi apa. Tapi dalam jiwa kita tu nak bagi tahu takkan ada kesudahannya. Pernah sampai tertiarap, tak ada apa, kereta kena tarik dan sebagainya. Kesian tak kawan-kawan kita, partner husband kita dulu buat bisnes. Mula-mula kahwin, itulah partner dia. Tapi tak boleh. So jadi bila Pak Upan suruh bawa, Pak Su hari ni free, bawa Kimi kita jumpa kat Syongho. Oh tak boleh, ada projek-projek dari sana sini. Tu saya minta nombor phone, saya text sendiri. So jadi bila kita text anak dia kata, boleh Cik Ina hari Jumaat saya free. Okey, pukul berapa? Pukul 10. Okey lah Cik Ina ada kelas 9.10, ada kuliah 10.30. Semalam tau. Sedangkan saya di UM ikut tu semalam, tak sempat nak makan pun. Dia punya aktiviti yang saya kena settlekan. Tapi disebabkan itu saja masa Kimi tu free, saya kata okey, jom pukul 10.30. Saya kata kat anak saya, Akilah, okey kakak kalau sampai dulu tunjuk Kimi macam mana nak buka website Syongho, daftar ahli dan sebagainya. Sebab ibu ada masa yang limit sangat. Lagipun semalam hari Jumaat, dia pun nak pergi solat Jumaat. So saya sampai 10.30, dia dah sampai. Okay, terus saya bawa dia orang dan sebagainya, masuk bilik meeting. Ayat pertama saya kata kat dia, Kimi, kenapa Cik Ina nak cerita sangat Syongho ni dekat you? Sebab kesian sangat tengok ayah. Kimi tengok tak ayah macam mana bisnes sekarang. Sedangkan Kimi tu tak tahu apa pun bisnes Syongho ni. You yang kena tunjuk, you yang kena transfer, you yang kena nampakkan. Jadi saya semalam kata, okey Cik Ina nampakkan secara overall je. Kalau ada sedikit yang you nampak, you kena mendalaminya untuk you nampak apa yang kami nampak. Baru you ada satu semangat nak buat. So hari ni call dia on the way tadi. Kimi, hari ni Cik Ina present. Datanglah kalau nak nampak lagi bisnes Syongho. Apa jawapan biasa kalau open house ada 5 hari ni? Okeylah, doesn't matter kan? Kita tak rugi apa-apa. Kerja kita bagi tahu dan ajak. Okey, so jadi nak the big why tu, apa yang you nampak benda ni, you kena fikirlah, you kena cari. So kenapa? Saya puas lah cari dan tak ada satu kerjaya pun. Ada tak siapa nak mengatakan ada? Mari kita bincang sekarang. Ada tak kita berdiskusi secara ilmiah? Kita tak kata siapa salah dan siapa betul kan? So ada tak? Memang tak ada. Kita kerja ni cari pengalaman, cari prospek dah. Itu saja. Okey. So of course lah, you mesti jelas apa yang kita impikan dan apa yang kita inginkan. Saya pun sebelum kenal Syongho, saya pun tak jelas apa yang saya nak. Sebab saya rasa semua orang lah, bila belajar mesti nak sampai universiti, nak dapat ijazah, itulah you berjaya. Nak dapat satu kerja yang bagus. Saya rasa itulah semua orang. Tapi bila saya tengok wang masa dan kesihatan tu, saya sangat jelas. Ini yang saya nak. So jadi apa yang kita impikan dan inginkan tu mesti jelas. So adakah perniagaan Syongho satu platform yang baik untuk capai apa yang kita impikan?
So you kena tanya diri, you dah nampak dengan wang masa dan kesihatan, wherever you nampak. So adakah perniagaan syahwat ni satu platform untuk capai apa yang kita impikan? So kena betul-betul nampak dan yakin. Kalau you dah nampak, saya selalu kata gini, kita dah nampak di belakang gunung sana ada satu lombong intan berlian yang sangat banyak. Nampak ni, nampak betul-betul, yakin betul-betul. Tapi nak pergi, jalan nak pergi tu, ada ular, ada harimau, ada pasir jerulus, ada segala rintangan. Disebabkan you nampak, you rela tak menempuhnya. Bila kita nampak, kita boleh tempuh tu walaupun payah. Saya tak kata mudah buat perniagaan syahwat. Kan siapa dah buat, tahulah kan. Tapi, ia memang boleh jadi. Dan kena lalui rintangan tersebut. Disebabkan saya nampak, saya lalu. Cari jalan, oh macam mana nak atas sini, macam mana atas sini, sampai. Dan betul ada. Tapi kalau you tak nampak, you tak jelas yang kat situ ada intan berlian lombong yang sangat hebat. Hai, penat aku rempuh harimau ni, tak ada kan. Jadi ibu tak jadilah, cari yang lain. Sebab itulah ini kena datang dulu sebelum ada semangat yang hebat dalam diri you. Kena cari dulu, kena faham dulu. Saya ingat lagi, Double Diamond Nur Ehsan, Double Diamond Ehsan, suami Double Diamond Nurhana. Tahun 96 kot, kalau tak salah saya. Kali pertama saya pergi seminar di somehow kat hotel di Ampang. Saya tak ingat, saya dah was meja ke masa tu. So, masa tu dia present marketing plan. Saya betul-betul bila ditunjuk tu kan, mungkin saya tak pernah involve dengan bisnes macam ni ke, tak tahulah. Saya betul-betul balik, saya kira, saya study, saya sampai saya boleh khatam calculation goal time sebelum saya jadi lagi. Jadi kalau you dah buat sama macam tu, you dah nampak, you hanya nak buat je kan. Jangan tunggu dah sampai baru nak belajar macam mana 6.7, macam mana 4%, macam mana 2.7. No. Saya ingat lagi masa tu. Sebab tu saya habis seminar tu, saya terus jumpa Ehsan. Terima kasih, saya sangat jelas apa yang dipresentkan. Dan nota itu masih ada sampai hari ini. Sebab tak, suami saya selalu marah, apa ni kata-kata banyak. Saya kata orang yang tak mengajar tak ada nilai buku. Kalau orang yang mengajar, buku itu ada satu nilai. Nilai dia apa? Kalau you pergi rumah saya, kayu buruk. Itu seni dia kan. Saya biar je, saya tak pernah. So apa yang lampu lama, kat rumah saya banyaklah tu semua yang husband saya minat. Tapi kalau saya, semua kotak saya adalah buku. Tadi anak saya kata, ibu dalam store tu separuh store buku ibu tau. Tadi sebab dia dah saya suruh dia kemaskan. Kakak buka tak? Mesti buku syahwat tau, dulu-dulu punya. So bila saya agak free, saya akan buka balik. Okey, so jadi kena nampak dan yakin benda ni, dan you boleh buat dengan baik. Siapa kita hari ini adalah hasil pilihan yang kita buat dulu. Saya di sini hari ini adalah pilihan saya buat dulu. You all juga di sini adalah pilihan yang buat satu masa dulu. Jadi kalau kita nak jadi apa 5 tahun lagi, hari inilah pilihan yang you kena buat tu. So siapa yang belum nampak syahwat, belum decide nak buat syahwat, tengok betul-betul, decide hari ini. Sebab ini penentu 5 tahun lagi siapa kita. Okey, so ini antara yang menjadi satu semangat kat saya. So cuba you all tengok, ini kitaran hidup semua orang. Macam itulah. So dekat sini, masa lahir kita akan macam ni lah. Umur 0 sampai 10, 10 sampai 20 ni belajar, 20 sampai 30 ni berkejaya umur. Okey, jadi kat sini ni kita dah ada pengalaman kerja. Kat sini kita dah ada sikit-sikit. So bila kita dah mula ada duit, kita mula memasukkan banyak toksik. Sebab KFC, McDonald dan sebagainya. GrabFood tu sedia-sedia datang rumah kan. Pizza Hut, so you dah mula masukkan toksik. Jadi ketika sinilah you mencipta penyakit. Kalau yang perempuan pula, dia mula ada duit, beli kosmetik itu, kosmetik ini kan. So mula
mentoksikkan diri. So jadi sampai kat sini kita dah mula bina penyakit. Okey, so kalau orang yang masih amal gaya hidup yang baik, dia akan naik ke atas ni. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu, tak faham, jadi dia akan mula ke bawah ketika umur 40. Dia akan mula ke bawah. So kat sini of course lah klinik dan hospital sebagai tempat kita yang kedua, dan prestasi kerja kita pun mesti menurun sebab asyik demam, sakit dan sebagainya. So sampai umur 50. Okay, sekarang saya di sini kan, sampai umur 50. So jadi kalau orang masih mengamalkan hidup, pilih cara yang betul, so dia akan naik macam ni. Dan orang ni akan terus turun. Kalau dia tak sedar, dia akan turun. Itulah hakikatnya. Jadi siapa nak sedarkan kawan-kawan kat luar? Kita. Jadi jangan give up. Kita ni dipertanggungjawabkan untuk menyedarkan rakan-rakan yang belum sedar. Kita yang perlu bagi tahu mereka. Okay, kita kena ada ilmu yang cukup. Okay? So jadi kat sini, so ini kesengsaraan hidup. Saya ada kawan. Dia memang sangat nak capai profesor sebelum pencen. So alhamdulillah memang dia capai profesor. So masa saya ucap tahniah kat dia, saya kata tahniah Kak Asmah, akhirnya you berjaya jadi profesor. Apa jawapan dia? Dia jawab, Allah, RM500 je naik. Aku ingatkan RM3,000. Sedaplah sikit aku pencen. Sebab dia dah shilling kan. RM500 je. Okay, itu satu. Satu lagi, sebelum pencen, kami mendapat tahu dalam grup pensyarah tu, sama-sama doakan Kak Asmah gini. Rupanya breast cancer di hospital PPUM. Belum pencen. So jadi ketika ni dah teruk. So bagaimana nak lalui kehidupan ni? Dan ramailah orang-orang yang saya jumpa yang pencen di sini sangat teruk keadaannya. So jadi you tengok Syahho. Syahho of course macam ni kan. Saya sekarang 50-60 dalam range ni. So kerjaya di Syahho dah gold diamond. Melancong Dubai dah qualified dah kan. Jadi memang dah tahu lah tahun depan pergi Dubai. So boleh beribadat pun dengan sempurnanya. Contohnya baru tahun ni kita tak pergi trip kan. Saya dapat duit kan. Duit tahun ni saya pergi umrah 15,000 pergi umrah suami isteri. So jadi you bayangkan kalau panjang umur kehidupan kita kalau di Syahho. Dan you kena nampak ni apa yang saya nampak. Barulah you ada satu semangat. Saya join 1995. Saya was manager 1996 bulan 10. Tapi ketika ni 1998 ekonomi kita teruk, so saya decide kat sini sambung study, come back. Disebabkan proses ni lah maka saya terpaksa bekerja lagi sampai hari ini Okay, so jadi 2010 saya dah jadi senior vice manager. 2011 special. You tengok 11 ke diamond, 17 6 tahun. Lama. Why? So siapa yang melalui dia tahu. Kita nak capai mudah. You kena belajar kukuhkan. Kat sini saya belajar banyak benda bersama Gold Diamond Soha. Kami sama-sama merancang plan dan sebagainya. Dan akhirnya dia jadi diamond dulu, saya follow kemudian. Dan dia jadi gold diamond dulu, saya follow kemudian. Akhirnya kita sama-sama. Itulah yang biasa kan. So kalau nak kata sekarang you dah capai gold diamond, dah habis ke kerja? Kukuhkan. Kami berdua sekarang ni tengah berusaha mengukuhkan gold diamond kami. Dan saya kata kalau boleh saya nak 13 orang tu juga gold diamond saya. Baru saya nak berehat. So kalau macam ni, memang kita kat sini. Jadi apa lagi nak? Tak cukup kan nak jadi satu semangat untuk kita terus buat Syahho walaupun susah, walaupun orang reject, walaupun orang tak nak dan sebagainya. Kita nak 13 orang je yang nak, kan, 13 orang yang macam kita. Jadi kalau nak macam kita, you kena tanya diri you,
you tu macam mana. So kita nak berubah senang, kita nak ubah orang susah. So ubah diri you yang boleh attract orang lain kat you. Itu saja. Sebab tu saya tak ajak orang buat Xiong Hu. Saya cerita kenapa saya buat Xiong Hu, dan saya tunjukkan apa yang saya cakap tu ya. Saya tak payah cakap tu sekarang. Anda tengok kan kawan-kawan yang lama-lama sebut, Kak Ina tak apalah ada bisnes. Kalau korang tak nak start, kalau korang pilih masih tak nak buat, 5 tahun lagi sama juga. Tapi kalau nak buat, masih tak rugi. Sekarang start, 5 tahun lagi untung-untung berubah. Tapi kalau tak start, macam itulah kita. Tak nak, tak apa. So, jadi ini antara benda yang saya nampak. Okay? Jadi, Xiong Hu tawarkan kita kesihatan. Tawarkan kita keuangan. Dan time freedom endingnya. Sekarang saya belum time freedom. Tapi, saya boleh memilih untuk buat ke, tak buat ke. Cuma saya memilih untuk buat lagi. Jadi, saya taklah begitu free. Okay? So, jadi semua ni kena ada ilmu. Itu cabaran dia. Ilmu macam mana? Kita tengok kat sini. Saya kata ilmu belajar kat universiti lah kan? So, belajar universiti untuk dapat ilmu. So, dapatlah segulung ijazah. Dan ini adalah berbayar. So, nak dapat ijazah. Betul tak masuk universiti nak dapat ni? Untuk dapat ni macam mana? Nak dapat ijazah ni macam mana? Nak dapat ilmu tu. So, you kena lalui ini. Proses you kena hadiri, you kena pergi kuliah, tutorial, latihan rasa dan lain-lain. Dan susah pun. Siapa kata mudah? Nak dapat 10 ijazah. Hakim, susah ke Hakim? Mudah ke? Anak saya kat belakang tengah buat cyber security. Seorang lagi, hari Rabu ni last paper, final year. Mana tak nampak? Mana? Kat tangan sikit? Ada tak? Kena keluar. Oh, ada ni belakang tu. Okay? So, era exam. Semua orang akui. Dapat 10 ijazah, yes. Saya pun lalui dia kan. Ilmu, tetap susah. Siapa kata senang? Okay, so bila you dapat 10 ijazah, you kena cari kerja. Baru dapat duit. Lepas tu, you baru belajar proses kehidupan yang sebenar tau. Baru you nak belajar proses hidup tu. Dengan berkejaya, mungkin you nak kahwin dan sebagainya. Dah tu, you ada majikan. You kerja untuk majikan. You kerja kuat macam mana pun, payment you tu je. Tapi kat Xiong Hu, you kerja kuat, dapat lebih bulan tu. Itu beza dia. Okay, so nak dapat ilmu kat universiti, dapat ijazah pun susah. Kalau saya ibaratkan Xiong Hu sebuah universiti. Saya selalu cakap gini, saya datang universiti kedua saya. So, you nak dapat apa? Vice Major, Senior Vice Major, Special Vice Major, Diamond dan lain-lain. Dan ia adalah percuma. Kena bayar ke datang kuliah hari ni? Kan tak kena bayar kan datang kuliah, free saja. So, you kena lalui semua proses ni. Jangan cakap no. Kena hadirkan diri seminar. Tak boleh reason pergi open house tau. Kalau you ada kuliah. You ada kuliah, you boleh ke cakap, lecturer saya tak datang hari ni, saya pergi open house. Tak boleh cakap. Kalau you nak dapat apa yang Universiti Xiong Hu tawarkan, seminar ini adalah kuliah kita. Praktikal, sharing, itu adalah praktikal kita. So, kelas kita online. So, boleh tengok YouTube dan sebagainya untuk dapat ilmu tu. Dan tak ada exam. Sebab tu aku tak berjaya. Tak ada exam. Kena buat exam ya. Okay, so you nak dapat. So, itu tu hak sendiri lah kan. So, you nak dapat ni. Sebenarnya, 10 ijazah tu hanya Vice Major je pun. Bonus gaji dia sama kat sini. Okay. So, you tengok. Bila you jadi Vice Major, you tak perlu cari kerja dah. Itulah kerja kita. Bonus itulah gaji kita. Dan bila you nak jadi Vice Major, you dah buat kerja yang mengajar you dalam kehidupan yang sebenar. You telah lalui satu proses hidup yang betul dah. You tak payah nak belajar dah. You dah lalui. Kalaulah kita dah berjaya jadi Vice Major dengan kerja dan usaha kita 100%, memang you belajar sangat banyak. Baru you boleh mengajar. Tapi kalau you tak jadi dengan cara yang betul,
Tiba-tiba ada orang sakit, beli sampai 5,200 mata, ada 3 line. Was manager saya. You tak belajar jadi was manager. You takkan tahu jadi was manager macam mana. Sebab tu, you kena jadi was manager dengan cara yang betul. Baru you belajar betul-betul. Baru you boleh ajar. So, jadi kat sini, tak ada majikan. Kerja kuat, dapat bonus besar. Tu beza dia. Beza ilmu di Shangho. Tapi tetap kena cari ilmu untuk mendapat satu network yang hebat. Jangan fikir Damai nak datang ke tak. Kita, sebab nak ada ilmu, kita kena datang. Bila kita dah datang, kita dah dengar perkongsian ramai orang, kita dah ada knowledge tu, pasti kita boleh deliver. Kalau tak boleh, datang lagi. Kalau you dengar saya punya presentation lama-lama, ayat dia sama je. You boleh hafal dah kan? Okay? So, ilmu. So, bina network dengan ilmu, ia akan membentuk aset yang sangat berharga. So, nak belajar apa di Shangho? Belajarlah kesihatan secara am. Macam mana nak urus jika kita dapat sakit yang mudah seperti demam, sakit perut, cik bilik, sesama dan lain-lain. So, Irna dah belajar bila lalui proses anak ni. Kan? So, mudah aja. Cuma mula-mula tu, you nak lalui tu, you nak belajar. So, kat sini kita boleh urus sendiri pun. Kalau simple-simple sakit. Dan kita, bila kita dah lalui, mestilah kita boleh duplicate benda tu kepada grup kita. So, macam mana nak sihat secara holistik? Itu antara benda-benda yang tanya diri kita, tahu tak? Kalau tak tahu, cari ilmu ni. Supaya kita boleh tahu dan bagi tahu kepada orang lain. Kalau kita tak bagi tahu, dia orang tak tahu. Macam mana dia nak setuju dengan kita? Nak suruh cerita kopi, bagi rasa kopi je dah. Lepas tu cakap lah dah habis dah 10 kotak bagi rasa. Seorang pun tak datang pun, seorang pun tak call pun. Macam mana hanya bagi kopi rasa? Apa benda pun tak cakap. Cubalah transfer betul-betul powernya kopi kita, bagusnya kopi kita, testimoni kopi kita. Hai, rasanya lekat orang tu. Okey? So, macam mana terjadinya sesuatu penyakit? Fahami hebatnya ciptaan kita ni. Fahami badan kita ni adalah doktor terbaik. Fahami hati kita adalah farmasi yang terbaik. Lama-lama you akan cerita apa yang you faham. So, bina network. So, kalau ada ilmu, sangat kukuh network kita. So, jadi ini antara 4 benda yang you kena master. Belajar tentang syarikat. So, semalam siapa yang hadir Zoom meeting saya untuk grup saya, Senior WM Nuraini present sangat hebat semalam. Menceritakan Shangho tu apa. Ini korang tanya Shangho tu apa pun tak tahu nak jawab macam mana. Semalam sangat hebat presentation dia, sangat knowledgeable. So, jadi ulang sampai you boleh jadi macam Senior WM Nuraini. Saya kalau nak cakap pasal syarikat, saya dah ada orang lah. Nak cakap kami buat macam guru subjek. Nak cakap Lindsay, yes, ada dah guru subjek saya. Nak cakap gastro-usus pun ada guru subjek dia. Jadi kalau kita buat online training ke face to face ke, okey, tajuk apa? So guru subjek silakan. So kita train macam tu. So produk yang berkesan. So kita kena tahu tentang produk, marketing plan, sistem pendidikan yang baik. So dan ada model operasi yang mudah. So ini antara benda yang saya cover untuk network saya lah. Okey, so syarikat yang kukuh tu macam mana? Ini saya bagi sikit saja intipati dia. Dah 36 tahun ni kan? Tak cukup bukti ke? Ia sangat kukuh. Kan? So R&D yang kukuh, berterusan, kualiti, ada bukti saintifik, pengiktirafan kerajaan. So infrastruktur disediakan oleh syarikat, kemudahan, training, meeting, seminar dan sebagainya. So tak ada bos syarikat kita ni. So, pengedar adalah pemilik ataupun bos. Kita punya pengurus besar, kita bayar gaji kan? Dia bukan owner of the Shangho. Kita bayar gaji, distributor bayar gaji dia. Jadi dia adalah pekerja kita. Tapi dia seorang pekerja yang sangat bagus dan hebat. Kita pun sangat bertuah kerana ada seorang pengurus yang sangat bagus. So, kita bos. Jadi selagi kita ada, syarikat takkan tutup lah. Betul tak?
So jadi itu, you kena faham ni, faham dengan lebih dalam lagi. So produk yang berkesan. So dengar dah 2 testimoni tadi kan. Saya dengar Ina cakap kat belakang saya sangat sebab. Walaupun saya dah dengar banyak kali. Saya kata Masya Allah, dia trans you. Kenapa kita sebab? You bayangkan you di tempat dia. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Kalau kita bayangkan kita di tempat dia. Jadi kenapa kita tak nak cakap kat orang lain? Kalaulah saya tak cakap dekat Yuli, Yuli mesti tak boleh transfer kepada Ilham, kan? Jadi kita kena cakap barulah benda itu sampai kepada orang yang perlu. Okay? So jadi memang sangat berkesan. So dari R&D, ladang, kilang, produk siap, semua kita kontrol sendiri. Kita tak ambil orang punya. Okey, so harga berpatutan, permintaan berulang dan tiada persaingan pun linji kita kalau kita betul-betul. Saya ada satu tadi grup yang saya cerita Kimi tadi ni, bapak dia tu orang Kota Kuala Muda. Jadi oleh kerana Pak Su tadi masih tak bergerak, saya cek setiap bulan ada seorang ahli dia order 20 kotak kopi, 40 kotak kopi. Saya pun kata dengan Pak Su, siapa Nora ni Pak Su? Banyak sangat dia order, makan sendiri ke apa? Dia cakap, oh ni anak buah saya, dia ada kedai, dia jual kat kedai kot. Saya kata, ruginya kan. So saya pun kata, jomlah kita pergi Kota Kuala Muda buat session. Pergi bercerita. Tak juga gerak-gerak kan. Kalau dia tunggu dia bergerak, sampai bila pun tak jadi. So setelah itu saya ada trip pergi Kulim, pergi ni dengan my group, husband saya tak ikut. So saya kata, okey kita singgah rumah Nora yang saya tak kenal. Dia pun tak kenal saya. Tapi dia tag saya sebab nak order kopi. Kan, sebab dalam grup